tengok. Kita kata jangan tengok pintu tu. Pi tengok pintu tu nak pi tanggam kat mana, nak pi pakai kat mana. Tengok-tengok pakai di sebuah istana ke dewan yang sangat besar. Padanlah pintu dia macam tu. Jadi pintu rumah hang tu balik tak sesuai. Pintu rumah hang sesuai untuk rumah hang salah. Jangan tengok Islam macam kita tengok pintu hak tak dan pasang lagi tu. Tengok Islam dalam bentuknya yang keseluruhan. Dalam Islam, orang lelaki dia yang kena bagi mahar. Orang lelaki dia yang kena bagi nafkah isteri. Dia yang kena bagi makan pakai isteri. Mak pak dia sakit, dia yang kena jaga. Jihad fi sabilillah, dia awal yang kena keluar belanja. Semua benda tu siapa buat? Laki. Tak ada kata bini pergi kerja, laki duk jaga anak di rumah. Tu bukan orang Islam. Tu bukan masyarakat Islam. Semua orang perempuan pakai duk pergi menega di pasar, hak laki duk pergi main dam bawah pokok. Bukan masyarakat Islam. Walaupun kita rasa macam tu menarik, orang perempuan menega di pasar tu semua, tapi tak apa, boleh menega. Tapi nak tanya laki duk mana? Kalau laki pun pergi kerja, okey. Tapi kalau pergi balik tengok laki makcik duk mana, makcik duk menega di pasar ni, dia duk main dam, tak badan. Tak badan. Ataupun dia duk pergi lawan belaga ayam, tak badan. Bukan menunjukkan kehebatan wanita. Islam tak terima. Islam memartabatkan wanita. Wanita bagaikan pemaisuri, dia duduk di rumah, dia tak kena cari makan, suami yang bawa balik. Kalau isteri kita ada duit RM15,000 dalam bank, kita kerja gaji RM1,000 saja, tiba-tiba isteri kita nak pakai raya pakaian ke, baju tak ada, ikan tak ada di laut, laut tak ada di rumah. Siapa wajib beli? Isteri hak RM15,000 ke kita hak RM1,500 dalam poket? Suami. Kalau suami kata hang duit banyak, kata hang tak padan, buat nanya aku, buat keluarlah duit hang. Dia kata saya tak mau. Dia tidak dianggap nusyus, dia tak dianggap derhaka, kerana bukan kewajipan dia membelanjakan harta nafkah keluarga suami. Setelah itu semua, Islam bagi laki dapat 2 bahagian. Macam-macam nak kena belanja. Isteri separuh, perempuan separuh daripada lelaki. Duduk sahaja. Tak adil lagi kah? Tak adil lagi kah? Tuhan bagi. Jangan tanya tengok hak banyak mana terima je, tengok banyak mana hang nak belanja apa, dia ni nak belanja apa. Sebab tu di Penang tu gelang mami besar lengan, mamak pakai baju putih. goreng kotel, goreng mi. Allah Subhanahu wa taala, dia ciptakan hamba dia, dia bagi perundangan, tak usah petikai dah. Petikai dia jadi iblis. Iblis yang petikai hukum Tuhan, itu jenayah awal yang dibuat oleh makhluk. Iblis dia petikai hukum Tuhan. Tuhan hukum dia wa kana minal kafirin, termasuk di kalangan orang kafir. Tapi bapa kita Adam, datuk kita Adam buat salah juga, Tuhan larang dia buat. Tapi bila dia buat salah, dia tak petikai, dia tak kata mana logik pokok bubuh dalam syurga, lepas tu belarang kita makan pula. Adam tak kata benda tu. Iblis dia kata mana logik dia tanah, aku api, aku sembah dah, ni tak boleh terima. Hadirin mukminin sekalian, kata Nabi, apabila bertemu 2 orang Muslim hasrat nak membunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Dalam bab yang tak patut, dalam bab yang tidak wajar. Apa bab yang wajar? Apa bab yang wajar? Para ulama fiqh menyebut bab yang dinamakan babus siyal. Bukan sial, siyal, sad. Sial ni maksudnya kalau sekiranya orang setampil menyerang kita, boleh tak kita mempertahankan diri? Katakanlah yang menyerang itu seorang Muslim, langgar amai dia bawa, dia nak tumbuk kita,
Adakah agama kata silalah hang tumbuk aku? Ataupun agama bagi can peluang kepada kita pertahankan diri, kita tak elok dia tumbuk, kita tumbuk dia balik sebiji. Apa kata kalau kita mempertahankan diri sampai mati dia? Adakah kita masuk neraka berdasarkan hadis ni? Berlaku perbincangan di kalangan para ulama dalam bab ini. Hadirin mukminin sekalian, kata berdasarkan nas kita dapati bahawasanya seseorang apabila orang tampil menyerang kata dia boleh mempertahankan diri. Kalau orang tu tampil untuk nak membunuh dia, tengok macam mana. Jika sekiranya tu dia tampil, dia bawa rantin dalam hutan ya, besar ni, kita hang jaga no, hang hina aku no, dia nak sebat kita dengan hutan tu, kita pergi ambil parang ladin bubuh tengkok dia. Kita termasuk dalam hadis ni pasal kita sengaja nak bunuh. Kita tahu ranting hutan tu tak mati lah, padan kita ambil kayu rupa yang katok tangan dia, tapi kita peluang aku nak bunuh dia. Tapi macam mana jika dia anak kita pergi main rumah dia, apa berkelahi dengan anak dia, dia marah, balik-balik kerja pandai-pandai, dia bawa parang, dia langgak main rumah kita. Kita terkejut, dia sungguh ni pegang parang. Sama ada kalau kita tak mati, kalau dia tak mati, memang hari ni kita mati. Boleh tak kita pun pergi ambil parang sama, pertahan diri kita, kita bunuh dia, bunuh dia. Para fuqaha membahaskan bab ini, mereka sebut pertama, jika dia seorang kafir bukan muslim, dia buat perangai macam itu, wajib kita tahan diri kita, jangan sampai dia bunuh kita, kerana tak padan seorang muslim membiarkan orang kafir membunuh dia tanpa sebab. Wajib. Jadi kita kena pasti kita tak mati, dia kena mati. Pasal kalau tahap cara dia datang tu, cara salah seorang antara kita dengan dia